Lepas tu, bila dia intai je pintu rumah ataupun tingkap rumah dia, dia nampak seseorang sedang berjalan. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, seperti mana yang korang tengok dekat title tu, kisah kali ni sebenarnya lain sikit daripada Pika punya storyteller yang sebelum ni. Yang biasanya Pika ceritakan tentang kisah orang-orang yang takut hantu. Tapi banyak kan kita dapat komen, orang kata, saya tak takut hantu, saya tak takut hantu. Sedangkan kita tak tahu macam mana dia punya reaction bila dia sendiri nampak hantu. Sebab tu orang kata mulut tu kalau boleh jangan celupa. Walaupun kita tak takut hantu, memanglah semua orang takut Allah SWT, betul. Cuma bila dalam video yang cerita tentang kisah hantu ni, kita bukanlah kata kita takut dengan benda tu, cuma kita kongsikan pengalaman yang mana kita pernah berjumpa dengan benda tu ke, atau pernah terdengar tangisan ke. Cuma kongsikan sebagai hiburan. Bukanlah nak kata yang bila orang tu kongsikan tentang kisah hantu ni, orang tu takut hantu, aku tak takut. Tak boleh juga cakap macam tu. Sebab bagi Pika, orang yang kata dia tak takut hantu ni ada dua jenis je. Satu yang memang betul hati dia kering, dan yang kedua adalah dia jenis yang nak menunjuk dekat orang yang dia ni tak takut hantu. Kalau ditakdirkan hantu selimah datang kemari, biar teman seligi-seligikan kepala dia. Jadi kisah yang pertama adalah kisah tentang orang yang buat-buat berani. Tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Kisah ni berlaku dekat kampung Pika sendiri, di mana ada seorang makcik ni, dia janda. So dia duduk dekat rumah yang besar, rumah banglo tu, seorang-seorang. So ada satu hari tu, dia pergilah dekat satu warung ni yang dia selalu pergilah. Dan dekat warung ni memang banyak lah kan orang-orang kawasan kampung tu yang suka duduk dan sembang kan. Jadi bila duduk sembang-sembang tu, sesekali terkeluarlah tentang topik cerita hantu. Jadi adalah seorang akak ni, Pika letakkan nama dia Kak Na. Kak Na ni dia jenis mulut yang agak celupa sikit lah, dan dia sukalah mengusik orang. Jadi dia bagi tahulah dekat makcik ni yang duduk seorang tu tadi, dia kata tak takut ke duduk rumah seorang-seorang, rumah besar kan, mesti hantu suka duduk rumah besar, lepas tu orang pula seorang je. Dia selalulah mengusik dekat akak ni kan. So akak ni pun cakap lah, jangan cakap macam tu, jangan usik macam tu, nanti Kang tak pasal-pasal mana tahu kot-kot hantu dekat rumah besar tu pergi dekat rumah Kak Na. Macam mana? So dia pun macam gelak-gelak je lah kan. Sajalah mengusik orang. Tetapi keesokannya dan juga lebih kurang dalam seminggu macam tu, dia dah tak pergi langsung dekat kedai tu. Kak Na ni tadi, dia tak pergi pun dekat kedai tu. So yang akak ni lagi seorang ni yang selalu kena usik dengan Kak Na ni pun tanyalah orang kedai tu, kenapa dah lama dia tak nampak Kak Na ni datang singgah dekat warung ni. So orang dekat kedai tu pun cakap lah, tak tahu cerita ke, rupa-rupanya pada malam tu, malam yang hari dia ganggu orang tu, ingat tak dia kata tak takut hantu, nanti hantu datang singgah semua tu kan. Rupa-rupanya pada malam tu dia yang terkena gangguan tu. Di mana yang menyeramkan ialah pada malam tu dia dapat dengar bunyi tau dekat luar rumah dia. Lepas tu bila dia intai je pintu rumah ataupun tingkap rumah dia, dia nampak seseorang sedang berjalan. Tetapi yang berjalan tu adalah mak saudara dia. Tapi yang lagi seram ialah sebenarnya mak saudara yang dia nampak tu dah lama meninggal dunia. Jadi korang bayangkan dekat sini, kalau kita nampak macam pocong ataupun langsui, kita nampak hantu tu lain. Tapi keseraman bila kita nampak saudara mara sendiri yang dah pun lama meninggal tapi berjalan macam orang masih hidup, bagi Pika benda tu adalah lagi menakutkan sebenarnya. Jelmaan orang yang kita kenal ni, walaupun orang tu dah lama meninggal, bagi Pika lah. So disebabkan dia terkejut melihat mak saudara dia yang dah lama meninggal tu berjalan dekat luar rumah, sebab itulah dia ni pun
demam panas. Dan selepas pada kejadian tu, yang akak yang selalu kena usik dengan dia ni pun tanyalah dia, tak nak lagi ke usik orang lain. Dia kata tak nak dah cakap pasal hantu. Dia kata tak nak dah, sebab dia rasa fobia. Mungkin juga dia suka usik orang kan. Mungkin juga dia rasa dia berani diusik orang. Yang tu yang benda tu macam dia ni macam bajet berani, aku nak test lah orang ni. Tu yang terkena macam tu, sampailah dia fobia. Dan sejak daripada tu memang dia tak bercakap langsung pasal hantu ataupun usik orang lain. Macam kisah yang kedua ni pula memang unik sangat-sangat, sebab kejadian ni betul-betul berlaku dekat nenek Pika. Yang mana Pika boleh katakan yang orang dulu, kalau korang perasan kan, macam umur yang nenek ke atas lah, mereka ni mempunyai satu keberanian yang tak ada dekat orang zaman sekarang tau. Yang mana kalau contohnya, kalau orang zaman sekarang nak pergi toilet dalam rumah sendiri pun kadang-kadang kita rasa takut, kita rasa seperti diperhatikan dan sebagainya kan. Sedangkan kalau macam orang zaman dulu, tandas dekat luar rumah, tak pun kalau nak pergi tandas pun nak kena pergi dekat sungai, betul tak? Jadi mungkin daripada kehidupan diorang yang dulu tu yang membuatkan mereka ni menjadi seseorang yang sangat berani. Sama juga seperti nenek Pika sekarang, yang mana Pika rasa kalaulah geng seekers ke ataupun geng-geng yang nak mencari hantu tu rasa takut kan, mungkin bolehlah bawa nenek Pika ni untuk temankan dia orang. Sebab kisah nenek Pika ni memang adalah salah satu bukti yang menunjukkan ada sebenarnya orang yang tak takut hantu. Hantu takut dia adalah. Contohnya kisah yang pertama. Biasanya nenek Pika ni dulu bila dia nak pergi ke masjid waktu subuh ke bila-bila, biasanya dia pergi dengan arwah Atuk Pika, naik motor ataupun naik kereta. Tetapi selepas daripada kematian arwah Atuk Pika ni, dia selalu je jalan sorang-sorang, sebab rumah nenek Pika ni dengan surau dekat dalam kampung tu tak jauh pun, dalam lebih kurang 500 meter. So pada hari tu dia keluarlah berjalan sorang-sorang, dia bawa payung. Masa duduk jalan on the way nak pergi ke surau tu, dia dapat rasakan seperti ada banyak gangguan tau. Yang mana mula-mula dia rasakan seperti ada sesuatu terbang dekat atas kepala dia, seperti burung dengan sayap yang sangat besar. So dia tengok, dia tak nampak apa-apa, dia pun abaikan. So dia teruskan lagi perjalanan, dan kali ni dia dapat rasakan lagi sekali benda tu lalu dekat atas kepala dia. So dia tengok, tak nampak lagi, dia pun abaikan lagi sekali. Dan kali ketiga, dia dapat rasakan yang benda tu memang betul-betul dekat tau dengan kepala dia. Mungkinlah dia dapat rasakan seperti apa, mungkin satu sentuhan lembut ke macam tu dekat kawasan kepala nenek Pika ni. Jadi nenek Pika pun pusing. Okay, Pika tak pasti dia nampak ke tak benda tu, cuma dia pusing dan dia yakin tu adalah hantu. Mungkin langsui tak pun bentuk dalam Pontianak. Nenek Pika pusing je sambil dia pegang payung dia tu. Dia bagi tahu dekat hantu tu, kalau kau dekat dengan aku lagi sekali, aku pukul kau dengan payung ni. Kalau kamu iblis setan, ingat aku ada selat gayung. Macam tu sekali. Dan yang mengejutkan, hantu tu tak usik dah nenek Pika lepas tu. Dia duduk je dekat situ. Dia tak berani pun nak datang dekat dengan nenek Pika ni. Mungkin jugalah hantu tu takut dengan payung kot. Dan lagi satu kisah tentang keberanian nenek Pika ni adalah kisah yang kedua, yang mana biasa kan kalau kita tengok rumah orang dulu-dulu, walaupun sekarang dah mungkinlah ada moden sikit, tapi kebiasaannya dia punya design dekat dalam tu, mereka selalu akan ada macam tingkap kecil dekat bahagian atas tu, betul tak? So sama juga dengan rumah nenek Pika ni, yang mana dekat tingkap tu bolehlah nampak macam ada apa tu, sisip angin ke apa orang panggil kan. Jadi pada malam tu, masa tu dia duduk seorang lah. Dia dapat rasakan seperti ada sesuatu tau sedang memerhatikan dia daripada tingkap atas tu. So dia pun tengok, dan bila dia tongak je kepala dia dekat atas tu, dia tengok dekat situ ada satu bentuk seperti Pontianak. Biasanya Pontianak kan macam baju putih, rambut panjang, muka buruk kan. Duduk bertenggek je dekat atas tingkap tu. Tengok je dekat nenek Pika ni. Tapi mungkin disebabkan oleh nenek Pika ni jenis yang tak takut kan. Kalau kita mungkin dah terkencing, terberak dekat situ, ataupun mungkin azan pun dah tak tahu sebutan macam mana kan, sebab terlampau takut sangat. Tapi kalau macam nenek Pika ni, dia relax, dia tengok balik dekat benda tu. Lepas tu dia cakap,
Kau pergi tempat lain lah, aku tak nak berkawan dengan kau. Kau pergilah jauh-jauh, aku tak nak kawan. Macam tu. So benda tu pun tengok je. Mungkinlah benda tu terfikir, dia ni tak takut ke dengan aku. Hari tu nak pukul aku dengan payung. Hari ni tengok pasal halau aku suruh keluar pula kan. Macam tu. Jadi bila Nenek Pika bagi tahu macam tu, mungkinlah juga adalah beberapa bacaan kan. Cuma Pika tak tanyalah apa yang dia baca apa semua. Sebab kadang-kadang orang dulu ni dia ada juga sedikit ilmu yang kadang-kadang bila kita tanya dia tak nak kongsikan pun. Ilmu ke apa kita tak tahulah kan. Yang tu wallahualam. Cuma selepas daripada Nenek Pika bagi tahu macam tu dengan cara lembut macam tu kan, benda tu pun pergi macam tu je. Terbang je keluar macam tu balik. Maksudnya dia tak ganggu dah Nenek Pika ni. So dekat sini ada tak? Cubalah korang korek cerita daripada nenek moyang korang. Biasanya memang cerita-cerita diorang ni memang ekstrim tau. Sebab kebiasaannya mereka ni adalah jenis golongan yang berani. Mungkin satu benda kelebihan lah kot yang Tuhan bagi dekat diorang kan. Dan generasi sekarang ni pula, walaupun kita tak tengok benda tu, tak nampak, tapi generasi sekarang ni kadang-kadang macam agak penakut pada. Tak pernah nampak hantu pun, tapi takut dengan hantu. So, apa pandangan korang tentang kisah yang Pika kongsikan hari ini? Adakah korang ni golongan yang takut hantu, buat-buat berani, ataupun golongan yang hati kering, ataupun golongan yang penakut? Mungkin boleh korang komen di bawah. So, apapun jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe dekat channel Pika Storyteller Channel. Dan itu sahaja video Pika untuk kali ini. See you soon in my next video. Bye!